Okey, so kita mula. Bentar. Sekejap. Tu Umi dah jawab 5. Safia, masih ada Safia? Safia boleh tak?
Okey, ya, dapat 20 ya. Dah ya. Kenapa terleft Dia terleft kan? Okey, tak apalah. Stop. Oh, masih ada masa lagi ni? Masih ada masa lagi? Sumber tenaga yang tidak boleh baharu ialah tenaga nuklear ya. Okey, contoh sistem stesen janakuasa. Contoh stesen janakuasa Arang Batu di Malaysia iaitu di Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah di Manjung, Perak. Okey, ni. Alat ni ialah alat yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Ini ialah generator ya. Okey, komponen utama yang menjana arus dalam model generator ini ialah, okey, macam mana cara dia, komponen utama yang menjana. Tadi gerakan magnet dan gerakan dawai. Okey. Okey Adlina. Okey. Kita sedang membincangkan, okey, tentang topik apa ni, bab 7 ya. Bab 6. Okey, jadi kita tengah bincangkan. Okey. Okey, seterusnya. Jana kuasa ini menggunakan, okey ni, dia menggunakan, cuba kita tengok. Dia ada diesel ini ialah diesel. Okey, contoh alat yang menggunakan arus ulang alik. Iaitu pengering rambut ya. Okey, yang lain tu tak kan ya. Okey, apakah fungsi dasar masa pada OSK? Untuk mengawal pergerakan tombok cahaya melintasi skrin secara mengufuk ya. Okey. Kemudian generator raksasa yang dikenali sebagai daripada TNB digunakan untuk membekalkan bekalan elektrik gantian semasa gangguan bekalan tenaga elektrik ialah genset ya. Genset. Okey, seterusnya. Rajah menunjukkan struktur asas bagi sebuah, ini ialah transformer ya. Pendawaian 3 fasa sesuai digunakan di kawasan industri ya, industri.
Okey, dawai elektrik dari kabel utama yang disambung ke rumah terdiri daripada dawai neutral. Dawai neutral. Okey, dawai elektrik dari kabel utama yang disambung ke rumah terdiri daripada neutral iaitu kosong. Kosong volt. Okey. Kotak kawalan kelajuan kipas shielding menggunakan konsep transformer injak turun ya sebab dia kipas saja. Okey, palam 2 pin ini digunakan di negara Eropah ya. Ni. Ni negara Eropah lah yang guna. Okey, kod warna antarabangsa dalam pendawaian dawai hidup adalah perang ya, perang. Dawai hidup ya. Okey, merupakan seutas wayar halus yang pendek, mudah menjadi panas dan melebur apabila arus yang mengalir melaluinya lebih besar. Fuse kan? Fuse merupakan seutas wayar halus yang pendek, mudah menjadi panas dan melebur lah. Ya. Jika lebih besar, dia mudah melebur yang ini. Unit SI bagi kuasa elektrik ialah watt ya. Okey, I ialah tenaga. Tenaga 1 kilowatt per jam. Ya, jam. Okey, yang ini bukan ciri bangunan hijau. Pekerja yang baik, ni bukanlah ciri-ciri, yang lain ni dapat. Okey, ini adalah ciri-cirinya. Yang ni pekerja yang baik beradab ni bukan ya. Jadi yang ni semua. Okey, apakah fungsi lapangan Swiss? Boleh membolehkan tenaga elektrik dihantar ke pencawang masuk utama. Dan nilai heavy adalah untuk kawasan industri berat 33 ya. Okey, itu saja 20 soalan ya yang kita jawab tadi ya, di mana Umi telah menjadi juara ya. Okey, so seterusnya cikgu nak terangkan sedikit okey tentang elektrik dan kemagnetan ni bab kita nak tengok modul ya, modul yang seperti biasa kita tengok. Okey, ni dia bab elektrik dan kemagnetan. Cikgu ada sertakan di ruangan dekat Telegram. Jadi awak boleh tengok juga. Okey, jadi elektrik dan kemagnetan kita bincang sikit ya. Okey, B ni, apakah fungsi transformer? Transformer ni ialah fungsinya untuk menginjak naik atau menginjak turun voltan arus ulang alik ya. Okey, yang kedua, antara peralatan elektrik berikut yang manakah menggunakan transformer injak turun? Okey. Ke mana? 1 dan 2 iaitu 1 pengecas telefon pintar, yang kedua ialah komputer rebel ya. 2 ni dia menggunakan injak turun, transformer injak turun ya. Sebab dia tak besar sangat. Yang lain ni besar, dia menggunakan injak naik. Okey. Seterusnya yang ketiga, T. Sebuah televisyen memerlukan 240 volt dan kuasa 1000 watt. Nilai fuse manakah yang paling sesuai digunakan untuk televisyen tersebut? Ya. Jadi kita kira jawapannya ialah C, 5A. Nanti awak kira kira nanti jawapannya ialah 5A. Ikut yang cikgu panduan cikgu sebelum ni. Okey, dapat tak 5A. Okey. Seterusnya, raja berikut menunjukkan sebuah palam 3 pin.
Okey. Jadi ni. Apakah yang terjadi jika X tidak dipasang dengan betul? X. Kalau dia tak dipasang dengan betul, orang itu ni kita akan mengalami renjatan electric shock. Ya. Jadi kalau ia tak dipasang dengan betul ya, X ni. Okey, seterusnya. Lengkapkan peta pokok berikut bagi mengelaskan sumber-sumber tenaga. Okey, tenaga yang boleh dibaharu ya. Tenaga yang boleh dibaharu. Mari kita lihat. Okey, tenaga hidro. Tenaga hidro. Lagi tenaga ombak. Okey, tenaga geothermal. Okey. Tenaga solar. Okey, kemudian tenaga angin. Ini ialah tenaga-tenaga yang boleh diperbaharui. Manakala tenaga yang tidak boleh diperbaharui ialah gas asli, arang batu, diesel, nuklear dan petroleum ya. Ini ialah tenaga yang tidak boleh dibaharu ya. Okey, namakan setiap stesen jana kuasa berikut. Okey. Kemudian lengkapkan yang berikut tentang setiap stesen jana kuasa itu. Okey. A ni 2A. Stesen jana kuasa. Ini ialah stesen jana kuasa hidroelektrik ya. Hidroelektrik. Sebab apa? Nampak dia ni ada takungan air. Ada nampak takungan air kan di tempat yang tinggi. Dia akan turunkan, dia akan putarkan turbin ni ya. Dan untuk jana kuasa. Kata kunci dekat sini ialah awak nampak takungan air. Ya. Jadi itu ialah stesen hidroelektrik. Okey, kedua air, okey nombor 2 ni ya. Ni. Air yang tersimpan dalam empangan dialirkan keluar. Okey, seterusnya aliran air memutarkan turbin. Okey, maka jadilah tenaga elektrik di jana ya. Okey, seterusnya perubahan bentuk tenaga yang terlibat. Okey, tenaga keupayaan graviti. Okey, dekat sini nombor 2 ni ialah tenaga kinetik. Tenaga graviti sebab dia dari tempat yang tinggi kan. Lepas tu dia turun, itu tenaga kinetik. Kemudian bila tenaga kinetik dia pun ni. Terowong ni kan, bila dia turun ni dia putarkan turbin ni. Jadi tenaga kinetik berlaku di sini. Lepas tu tenaga kinetik inilah yang menjana tenaga elektrik ya. Okey, seterusnya stesen jana kuasa ni B. B ya. B ni ialah stesen jana kuasa apa? Terma. Ni terma. Sebab dia apa? Dia ada ni dandang ni. Ya. Kata kunci kat sini ada ni. Boiler boiler. Dia boiler lah ya, mendidihkan ya. Okey, itu ialah terma di mana mekanismenya apa yang kita gunakan untuk mendidihkan air. Bahan api ya. Kita gunakan bahan api untuk mendidihkan, yang dibakar mendidihkan air. Air mendidih menjadi steam. Lalu memutarkan turbin. Jadi bila turbin diputar, maka tenaga elektrik dijana. Okey. Kemudian perubahan bentuk tenaga yang terlibat dalam proses ini ialah tenaga kimia. Okey. Berubah menjadi tenaga haba
dan seterusnya berubah menjadi tenaga kinetik. Tenaga kinetik inilah yang menjana tenaga elektrik, ya. Okey, ni ialah stesen jana kuasa tenaga angin kan. Ni nampak ni kincir angin kan. Okey. Angin. Kemudian mekanisme dia, angin menggerakkan bilah. Okey, bilah memutarkan turbin. Maka tenaga elektrik dijana. Okey, perubahan tenaganya ialah tenaga kinetik berubah menjadi tenaga apa? Tenaga elektrik. Ya, betul. Okey, seterusnya ni kita imbas kembali ya semua tenaga yang kita dah pelajari ya. Okey, ni ialah tenaga nuklear. Kat mana awak nak tahu kata kuncinya? Kata kuncinya dekat sini. Reaktor nuklear. Dekat sini kata kuncinya. Sebab awak nampak ada perkataan nuklear di sini. Jadi mestilah ini ialah stesen jana kuasa nuklear ya. Okey, mekanisme dia ialah di mana tindak balas nuklear dalam reaktor nuklear ni. Okey, kemudian tenaga haba yang terhasil mendidihkan air menjadi steam. Okey, dan seterusnya tenaga elektrik dijana. Okey, perubahan bentuk tenaga nuklear menjadi tenaga haba, menjadi tenaga kinetik dan seterusnya tenaga elektrik ya. Okey. Seterusnya, padankan alat yang menggunakan arus terus dan arus ulang-alik dengan betul. Padankan. Okey, kita padankan. Kalau ni ialah jam kan. Ini ialah kita guna arus terus saja. Tak ada mana-mana ya, arus terus saja. Tapi arus ulang-alik. Okey. Ni blender kan. Blender ni arus ulang-alik ya. Arus ulang-alik. Okey. D kalkulator. Kalkulator arus terus. Okey. Kalau yang rendah-rendah je, yang macam jam dan kalkulator ni dia arus terus je. Tapi kalau kipas dengan blender ni dia tinggi sikit kan. Itu arus ulang-alik ya. Okey, ni Raja ni menunjukkan transformer ringkas yang dibina oleh seorang murid. Ni kita buat dalam makmal lah selalunya ya. Okey, mentol tidak menyala apabila switch dihidupkan. Dia kata, okey. Pada raja di atas, bulatkan kesilapan yang dilakukan oleh murid itu. Apakah kesilapannya? Mestilah ni ya, sebenarnya dia telah melakukan kesilapan ni. Sumber tenaga dia ni lah ada kesilapan. Okey. Yang telah dibuat ya. Nyatakan pengebuahsuaian yang perlu dilakukan supaya mentol-mentol itu menyala. Berikan pilihan kamu. Okey, sebenarnya gantikan bateri dengan sumber arus ulang-alik. Sumber arus ulang-alik. Okey, di mana transformer hanya berfungsi dengan arus ulang-alik. Ya, arus ulang-alik. Yang ni bukan kan, ni arus terus. Jadi bukanlah ya, so kena ganti yang ni. Okey, jadi C ni C kita nak nyatakan persamaan ya. Okey, kalau transformer injak naik ni dan transformer injak turun, jenis arus dia dua-dua ialah arus ulang-alik. Okey.
struktur utama dia, maksudnya dia terdiri daripada apa? Dia terdiri daripada teras besi, gegelong primer dan gegelong sekunder. Kedua-dua ni. Ya. Okey, lepas tu C di mana dia nak perbezaan. Okey, dia nak kita pilih dekat sini ya. Okay, so kita pilih. Okey, gegelong primer mempunyai bilangan lilitan yang lebih kecil. Ya. Okey. D, gegelong primer mempunyai bilangan yang lebih banyak. Okey. Okey. Kemudian E, gegelong primer mempunyai voltan yang lebih rendah. Okey. F, gegelong primer mempunyai voltan yang lebih tinggi. Ya. Okey. G, gegelong primer yang mempunyai arus yang lebih besar. Okey. Sementara kalau arus ni untuk injak turun. Okey. Dia gegelong primernya mempunyai arus yang lebih kecil. Okey. Okey, seterusnya sikit lagi ya. Ini ialah alat-alat lah. Okey, ada berdasarkan perubahan volta, nyatakan jenis transformer yang digunakan dalam peralatan elektrik berikut. Okey, peralatan berikut. Okey, awak nampak dekat sini kan? Okey, dia daripada 240 volt. Dia kat sini. So, ini ialah injak naik. Jenis transformernya injak naik sebab dia kena naikkan ya. Okey, B. Ini ialah transformer injak turun sebab awak nampak ni 240 turun kepada 19.5 volt. Okey. So injak turun ya. Injak turun. Okey, yang ni injak turun juga sebab dia turun kepada 120 volt. Ni dia punya cara kalau awak nak jawab soalan macam ni ya. Nampak ni 240 kan, ni 225 kV, lebih tinggi daripada 240. Jadi mestilah ini injak naik, yang ni injak turun, yang ni injak turun ya. Okey. Seterusnya nombor 7. 7 ni ada pengiraan sedikit. Okey. Jadi awak kena kira sikit lah ya. Okey, jadi pengiraannya seperti biasa yang rumus yang kita gunakan. Okey. Jadi kita tinggalkan. Okey, kita setakat ni saja untuk hari ni. Cikgu tinggalkan soalan ni untuk awak kira soalan 7, 8 sebab yang soalan belakang ni semua tentang pengiraan ya. Nanti kita akan bincang pada sesi seterusnya sebab dia melibatkan pengiraan. 7, 8 cuba ya. 7, 8 dan seterusnya. Tak payah salin soalan. Awak terus buat saja ya. Sampai habis dah. Ini kerja rumah awak. Boleh ya? Kerja rumah hujung minggu kan. Ni sekali hujung minggu ni. Mula dari 7 hinggalah seterusnya ya. 16. Tak perlu salin soalan. Sikit je sebenarnya. Ya, tak banyak. Okey. Jika ada apa-apa boleh tanya cikgu ya. Jika ada masalah ya. Nanti kita bincangkan di sesi yang akan datang ya jawapan dia.
Sebab ni dia perlukan pengiraan, awak kena kira sikit. Tak kisah salah ke betul ke, awak kira sikit. Kalau salah, kita belajarlah. Ya. Okey, ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada Okey, tadi sebenarnya kita main permainan. Dan Umi Natasha seperti biasa telah memenangi permainan tu. Jadi cikgu ucapkan tahniah. Okey, Adlina pun boleh sebenarnya ya, konsisten, belajar, fokus. InsyaAllah cikgu rasa Umi ni dan Adlina boleh naik kelas nanti tahun depan ya. Nanti kita akan ada exam 1 jam. Okey, cikgu tengah setting soalan lah. Ya, melibatkan form 1, form 2, form 3. Okey, awak boleh buat modul ni. Modul ni bagus ya. Dia soalan terpilih tau. Jadi kalau awak nak skema dia boleh dapatkan dari cikgu, atau soalan yang awak tak tahu boleh dapatkan dari cikgu ya. Okey, later kita jumpa lagi.